Halo guys, jumpa lagi. So, sekejap lagi saya akan review kereta Proton X50 yang hebat dan terhangat di pasaran ni. Korang yang tengah tengok video ni, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to Horsepower TV channel. Jadi hari ini saya nak bawakan satu kereta yang sangat trending diperkatakan oleh rakyat Malaysia hari ini, iaitu kereta Proton X50. Korang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan kereta ni? Saya minta korang teruskan menonton video ini. Tibalah masa yang ditunggu-tunggu, ramai yang minta berkenaan dengan kereta Proton X50 ni. Jadi sebelum saya teruskan video ni, saya nak bagi tahu Proton X50 ni sebenarnya berasal daripada model Geely Bin-U. Tapi untuk pasaran Malaysia ataupun untuk Proton dinamakan Proton X50. Dia ada 4 varian dan ini adalah model yang paling high spec, iaitu model flagship. Harga dia lebih kurang 79,000 sampailah 103k lah. Warna dia ada 6 jenis, iaitu warna silver, biru, merah, oranye, hitam, lagi satu lupa, tapi ada 6 lah. Grey, grey. Jadi jom cameraman, kita tengok sedikit berkenaan dengan Proton X50 ni. Kita tengok enjin dia dulu. Mari kita tengok enjin dia dulu. Ini adalah enjin dia untuk Proton X50. Enjin dia dikuasakan dengan 1.5 liter. Lepas tu enjin ni ada turbo. Ada turbo. Lepas tu dia punya gear dia ada 6 kelajuan. Tapi kereta ni korang tak boleh main pedal shift. Korang cuma boleh main Tiptronic dekat dalam tu. So maksudnya dekat steering tak ada gear lah. Jadi kereta ni dikuasakan dengan minyak petrol lah. Minyak petrol, bukan diesel. Jadi ni dia bahagian enjin dia, turbocharge. Dia punya horsepower lebih kurang 177 horsepower, Newton meter of torque dekat-dekat 300. So sebenarnya untuk variant flagship ni horsepower dia lebih tinggi berbanding variant yang bawah-bawah lah. Variant yang bawah-bawah tu 155 macam tu, tapi flagship dia tinggi sikit. Okey, kita tutup bahagian enjin dia. Okey. Ni muka depan dia.
Jadi sebenarnya untuk model flagship ni adalah model yang paling high end ataupun paling high spec, dan yang model yang dilengkapi dengan segala-gala aksesoris lah untuk model X50 ni. Jadi kalau korang tengok ni muka dia, so Proton sebenarnya diorang just tukar je dia punya grill ni. Asal dia grill dia adalah grill daripada Geely. Lampu semua dikekalkan lagi model Geely. Lepas tu untuk model yang high spec ni dia ada 360 kamera. So kat depan ni ada kamera. Lepas tu dia punya lampu LED. Lepas tu dia ada skirting juga kat bawah tu. Skirting dia ala-ala carbon fiber macam tu, tapi bukanlah carbon fiber, bukanlah carbon fiber, tapi dia buat macam carbon fiber. Sementara bahagian sport rim dia pula, sport rim dia bersaiz 17 inci. 17 inci, dia punya brake caliper dia colorkan dengan color merah. So dekat situ catching eye sikit. Sorry, rim dia bukan 17 ya, rim dia 18 inci. Rim 18 inci dengan caliper di berwarna merah menambahkan lagi kecantikan kereta ni, kegarangan kereta ni. Tayar dia pakai tayar Continental lah. Jadi ini lagi satu saya nak tunjuk berkenaan dengan kamera dia tadi 360. Dekat side mirror pun ada satu side mirror lah. Ada satu kamera. Lagi apa? Mari kita tengok bahagian luar dulu ya. So ni kalau korang tengok dia punya shape dia memang sebiji macam Geely Binyu, dan ini adalah adik kepada X70. Ala-ala X70 lah kereta ni cuma ini kecil sikit. Proton X50 ni bahagian belakang dia cantik, memang cantik. Saya tengok first time kereta ni memang saya suka. Yang best tu siap bagi quad exhaust lagi. Dan quad exhaust ni adalah exhaust yang berfungsi semuanya, bukannya tipu-tipu punya exhaust. Bukannya exhaust yang pasang kat kedai aksesoris berfungsi cuma sebiji atau dua, keempat-empatnya berfungsi. Dan kat sini ada reverse camera juga untuk bahagian belakang. Jom kita tengok pula bahagian bonnet dia. So untuk variant sebenarnya untuk X50 ni, kalau korang tengok yang dekat dalam model ni, ini ada power boot kan? Ni power boot Sebenarnya untuk model yang ada power boot ni, semua model korang boleh request untuk power boot. Cuma korang kena top up duit lah untuk adakan power boot dekat kereta X50 korang. Lebih kurang 3,000 lebih kalau tak silap saya untuk korang tambah power boot. Dan untuk bahagian bonnet dia memang okey lah, agak luas, boleh masuk 2 luggage dekat sini. Lepas tu boleh masuk golf set juga. Lepas tu mari kita tutup. Dia punya belakang dia bagi dia bagi third brake lamp dekat sini, dan third brake lamp ni berfungsi berfungsi. Dia letak dekat bawah tu, kat atas pun ada. Ini kira Ford lah dah ni okey. Lagi tengok apa lagi. So cara nak buka dia punya ni, just tekan saja macam kereta Europe. Kalau normally kalau kereta-kereta Proton biasanya kita kena tarik dia punya tombol tu daripada dalam. Yang ini kita just tekan, jadi mudahlah untuk korang isi minyak. Okey, kita dah habis dekat bahagian luar dia. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, model yang ni dia ada panoramic roof ataupun sunroof kat atas dia tu. Dan untuk model flagship ni sebenarnya dia didatangkan dengan 2 tone color. Contoh macam yang ni lah, merah dengan color hitam. Body merah, bumbung dia hitam. Jom kita tengok bahagian belakang dia pula macam mana, luas ke tak luas. Kalau kita tengok dekat dia punya door panel tu, door panel dia nampak sangat eksklusif, nampak mewah. Dia kalau kita compare dengan model-model Proton sebelum ni banyak pakai plastik je. Yang ini pun plastik juga, tapi kat sini ada soft touch, sini soft touch, dan plastik dia nampak plastik yang mahal lah. Untuk bahagian dalam pula, seat dia, untuk model yang flagship ni dia didatangkan dengan 2 tone color lah So dia punya seat adalah full leather. So 2 tone, ada color hitam dan juga color merah. Jadi untuk ruang kelegaan pula memang luas guys, memang luas. Atas luas, ruang kaki pun luas, boleh masuk 3 orang. Ada aircon dekat sini dia bagi lagi USB kat sini, korang boleh charge telefon korang. Jadi untuk untuk pengguna di bahagian belakang memang ianya sangat menepati. Dan dia punya seat ni agak tegak sikit lah. Kalau dia buat condong lagi, saya rasa mungkin lagi okey. Dan saya tak ada komplain sangat untuk bahagian belakang ni. Kat sini pun ada lampu untuk kita untuk kita membaca. So kita boleh buka lampu ni, kita boleh baca kita punya novel. Dan okey, mari kita tengok pula bahagian hadapan.
Untuk di bahagian sebelah penumpang, kalau kamera boleh tunjuk, Proton dia tak bagi power seat dekat sebelah penumpang, dia bagi manual. Inilah saya rasa kurang sikit. Patutnya untuk model yang high end ni bagilah power seat di sebelah pemandu dan juga penumpang sebelah kiri. Door panel sama je macam belakang tadi, very nampak macam high quality door panel. Dan dia punya dashboard, memang cantik dashboard dia. Dashboard dia memang nampak eksklusif. Dan dashboard dia juga ni nampak macam leather, tapi sebenarnya ini bukan leather, ini soft touch saja. Dan dia diadun dengan warna merah dan juga warna silver. Jadi kat situ menambahkan lagi kecantikan untuk kereta ni. Jom kita masuk dekat dalam. Dan untuk bahagian konsol dia pula, very simple. Sebelum tu saya nak tunjuk juga kunci dia. Ni kunci dia. Dia tulis Geely. Dia tulis Geely ya. Ni kunci dia. So kunci dia kat sini ada lock, buka bonet belakang, unlock dan auto start. Model flagship ada auto start, model yang bawah ada. Tak pasti model yang bawah-bawah, sebab sekarang ni kita cuma dapat review model yang flagship saja. Model yang bawah-bawah kita tak jumpa lagi ya. Jadi ni kunci dia. Memang cantik, simple je. Ni radio dia. Radio kita panggil, memang radio zaman-zaman sekarang ni memang radio kita panggil floating radio. Macam ni, radio dia panjang. Semua pakai digital kat sini, tak ada analog. Dan ini adalah controller untuk aircon. Very simple dan very minimalis. Ada tempat letak barang kat sini, tak senggol kad ke apa ke. Ni dia punya gear knob dia tadi. Inilah yang saya cakap, gear knob dia tadi. Dan untuk makluman korang, kereta ni dia 6 speed ya, 6 speed. Lepas tu dia dual clutch wet lah ya. Dan tak ada pedal shift, korang kena main Tiptronic lah. Macam tu, tolak ke kiri Tiptronic. Dan dia pakai gear, dia pakai brake elektrik dekat sini. Dan dia juga ada auto brake dekat sini. Maknanya kalau korang berhenti ke apa ke, dekat traffic light ke apa, kereta ni akan membrake sendirilah. Dan dekat sini dia punya mode ekonomi, sport. Ini mode untuk curam. Dia tunjuk curam macam itulah, macam kat kawasan bukit. Dan ini adalah kamera dia 360. Ini auto parking. Yang ini parking sensor. Dan yang ini adalah tempat untuk letak korang punya minuman lah ya, dekat sini. Dia punya konsol tengah pun kecil ya, sebab kereta ni pun tak besar, kereta ni kecil je. Dan dekat bahagian bawah ni pun ada ruang lagi, yang mana korang boleh charge korang punya handphone kat sini ya, ada ruang. Lepas tu yang ni tak tahu apa fungsi dia. Ini tak tahu. Ni apa fungsi dia X70 pun ada juga benda ni lah. Ada juga benda ni. Ni dia punya dia punya glove dashboard punya box lah dekat sini untuk simpan barang. Ni pula adalah bahagian door panel untuk bahagian driver side ya. Ni dia punya controller. Controller ini set mirror dia boleh lipat juga. Ini dia punya lock dan unlock. Dan ini adalah controller untuk dia punya tingkap. Okey, sekarang kita dah berada dekat dalam kereta Proton X50 dan kita nak start kereta ni. Jom, mula-mula sekali korang kena tekan brake lah, tekan brake, and then kita start kereta ni. Jangan tekan brake dulu. Cara nak start kereta untuk jaga enjin, kita jangan terus start kereta. Mula-mula korang tekan push start sekali, lepas tu dah keluar semua indikator macam ni, baru korang start kereta ni. Macam tu. Jadi ini dia bahagian dalaman dia untuk Proton X50 ni. Memang very nice kat sini. Nampak dia punya radio dia, dia punya control center dia, semua kat situ. Dan kereta ni boleh bercakap juga. Ni rasanya sama macam X70 lah. Sama macam X70, kita boleh command dia, Proton command Dan ni dia punya meter fully digital, totally fully digital. Dan very nice guys, very nice semua ada kat situ. Dia punya kilometer, dia punya RPM, dia punya petrol level, dia punya temperature, macam-macam dia tunjuk dekat sini. Dia bagi tahu kita. Dan dekat sini juga kalau kita tekan button 360 ni apa jadi? Mari kita tunjuk, mari kita tengok. Saya tekan dekat sini. So kita nampaklah keadaan persekitaran kita sebelum kita bergerak Dan ini bahagian steering dia. Steering dia cantik. Tahniah kepada Proton. Steering ni sangat cantik. Dia disalut dengan leather. Lepas tu ada flat bottom lagi kat bawah ni. Memang sporty punya steering. Dan ni dia punya multi function steering. Semuanya ada dekat sini
So saya tak nak mengulas lanjut berkenaan dengan button-button ni. Memang komplit. Kereta ni komplit. Cuma kita tak tahu lagi daripada segi user friendly dia, adakah mudah untuk kita gunakan kereta ni, adakah ianya tak memeningkan kepala. Kita nak mengingat dia punya mode-mode dia, tu saya tak pasti lagi sebab kereta ni terlalu baru lagi sampai dekat Malaysia. Saya pun first time dapat review kereta ni. Jadi untuk bahagian atas pula, ini adalah bahagian untuk controller atas lah. Lampu dekat sini, lampu dia pakai LED and then ini adalah dia punya dia punya panoramic lah. Panoramic, nampak dia buka. So dia ada dua layer, dia punya panoramic ada dua layer. Satu dia punya curtain dia. Kalau korang tolak sekali lagi, dia akan buka sunroof lah. Panoramic ni, dia buka sunroof macam tu. So kita tutup balik. So untuk model flagship memang didatangkan dengan sunroof ataupun panoramic roof. Okey, jadi kalau tanya saya secara peribadinya, untuk model Proton X50 yang terbaru ni, memang finishing dia very nice. Tahniah kepada Proton, kereta ni memang cantik. Kereta ni masa di launch dulu 4,000 unit saja. 4,000 unit yang pertama sekejap aja orang dah booking. Lepas tu untuk batch yang kedua, saya dengar cerita kena tunggu sampai 3 ke 8 bulan. Jadi memang sangat menggalakkan dia punya dia punya orang nak beli kereta ni lah. Sebab kereta ni kalau korang masuk aja, first impression korang memang korang tak rasa macam Proton. Korang tak rasa macam Proton memang terasa macam kereta Jepun. Kereta Jepun sebab kereta Jepun tu dia punya feeling tu macam feeling kereta Jepun. Tapi sebenarnya untuk kereta Proton X50 ni, kalau tak silap saya, kalau saya salah tolong betulkan, sebenarnya ianya dibina dengan menggunakan teknologi Volvo. Kalau tak silap, Geely dah beli Volvo. Kalau tak silap kalau saya silap, betulkan saya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, memang ala-ala Volvo sikit lah bahagian dalam dia. Kat luar pun macam Volvo juga, macam Volvo model XC40. Jadi itu dia tadi serba sedikit berkenaan dengan Proton X50 ni. So kalau tanya saya secara peribadinya, kereta ni adalah kekurangan dia sikit-sikit, tetapi kelebihan dia lebih banyak daripada kekurangan. So kalau korang nak beli, saya rasa kereta ni okey, boleh beli dengan price tag 79,000 sampai ke 103, satu harga yang korang boleh consider lah untuk beli. Jadi kalau korang berminat untuk beli kereta ni, korang boleh contact salesman Proton. Nama dia Encik Halim, nombor telefon 012 7375455. Itu nombor telefon dia. Korang boleh call dia, tanya dengan dia berkenaan dengan kereta Proton X50 ni. InsyaAllah dia akan bagi good deal dekat korang. Dia akan bagi good deal. Korang tanyalah, ada diskaun ke, ada apa-apa voucher ke, hadiah percuma ke, korang tanya dengan dia lah. Tapi setahu saya, dia memang banyak dah jual kereta, macam-macam jenis kereta yang dia jual, dan Proton adalah salah satu produk yang dia ada. Jadi korang yang tengah tengok video ni, saya cuma minta korang teruskan support Horsepower TV. Support korang dengan menonton video kita orang sampai habis. Lepas tu like video kita orang, komen, share video ni. Mana tahu ada kawan-kawan korang yang tengah cari Proton X50. Dan yang terakhir sekali, kepada yang belum subscribe, silalah subscribe channel ni, sebab subscribe itu percuma. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan goodbye. Saya nak belah dulu naik kereta Proton X50 baru saya.